Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali bersama saya Cikgu Anis. Hari ini kita akan masuk topik sains tingkatan 2 iaitu proses penyerapan hasil pencernaan dalam usus kecil. Okey. So ini dalam topik nutrisi, okey, bab 3. So untuk proses penyerapan hasil pencernaan dalam usus kecil ni kita kena tahu satu struktur iaitu di mana di dalam usus kecil kita ni ada beribu-ribu, okey, beribu-ribu villus. Ni bentuk villus dia macam ni lah. Boleh nampak kat sini. Okey, villus ni terlampau banyak dalam dinding usus kecil. Okey. So bila kita zoom kita akan nampak macam ni lah. Ni bayangkan ni usus awak, usus kecil awak. Kemudian bila kita zoom lagi, kita akan nampak villus. Beberapa villus kat sini. Okey. So kita akan belajar tentang satu je lah villus ni. Dia serupa je semua. Jadi kita zoom lagi, kita akan nampak villus tu sebenarnya bentuk dia macam ini. Okey, villus tu terdiri daripada dinding villus iaitu satu sel kat sini, satu lapisan sel. Kemudian kita ada kapilari darah. Okey, warna merah dengan warna biru ni adalah kapilari darah dan kita ada laktil kat sini, tengah-tengah ni. Okey, jadi tiga strukturnya awak kena ingatlah kalau dia nak suruh labelkan. So yang luar ni adalah dinding villus. Okey, dinding villus yang tengah-tengah ni adalah kapilari darah dan yang paling dalam ni adalah kita panggil laktil. Okey. Kemudian kat sini dia ada bagi tahu nutrien yang bersaiz kecil boleh menembusi dinding usus kecil. Okey, dan dibawa oleh darah, guna kapilari darah ni ke sel-sel badan kita. Okey, maksudnya nutrien-nutrien yang dah dicernakan daripada daripada molekul yang kompleks menjadi molekul yang ringkas. So bila molekul ringkas tu maksudnya dia saiz dia kecil. Bila saiz kecil, dia boleh masuk dalam kita punya dinding villus. Bila dah masuk dalam dinding villus ni, kita nampak bulat kat sini. Okey, dia akan masuk dalam kita punya kapilari darah. So kapilari darah kita ni yang akan membawa ke sel-sel badan kita lah. Alright. Kemudian kalau makanan tu bersaiz besar ataupun nutrien tu molekul kompleks lah kita panggil molekul tu kompleks ataupun bersaiz besar. Okey, maksudnya dia tidak dapat menembusi kita punya dinding villus. Okey. Jadi dia akan lalu sajalah, dia tak boleh masuk, tak boleh serap masuk dalam kita punya villus. Okey. So kita tengok dekat bawah ni dia kata apa? Alright, nombor 1, proses penyerapan hasil pencernaan makanan berlaku di dalam berada di dalam usus kecil. Okey, jadi awak tulis kat sini usus kecil. Okey. Okey, kemudian nombor 2. Nombor 2 dia kata apa? Struktur yang ditunjukkan dalam raja di atas ialah apa? Apa nama dia tadi cikgu kata? Villus. Okey, so ini adalah villus. Okey, villus. Macam ni ejaan dia. Kemudian, struktur ini merupakan unjuran yang sangat halus pada permukaan apa usus kecil. Awak tengok kat sini, dia dekat permukaan dalam ataupun permukaan luar usus kecil. So kalau villus dia berada di dalam usus kecil. Jadi kita tulis struktur ini merupakan unjuran yang sangat halus pada permukaan dalam usus kecil. Okey, struktur ini menambah apa untuk penyerapan makanan tercerna di dalam usus kecil? Ini kena ingat. Ini poin paling penting. Okey, fungsi villus ni adalah untuk menambah luas permukaan. Okey, menambah luas permukaan untuk penyerapan makanan tercerna di dalam usus kecil. Maksudnya disebabkan villus ni ada banyak, maksudnya luas permukaan dia banyak. Okey, ni bayangkan villus kita. So bila makanan yang dah dicerna tu dia boleh masuk, senang nak masuk dekat villus sini. Kalau tak muat villus sini dia boleh masuk villus sebelah sini. Kan ada beribu-ribu villus dalam kita punya usus kecil. Jadi villus ni struktur dia adalah berfungsi untuk menambah luas permukaan untuk penyerapan makanan yang tercerna. Yang ni poin paling penting awak kena ingat. Okey, kemudian
struktur ini mempunyai banyak apa yang berfungsi untuk menyerap dan mengangkut glukosa dan asid amino. Okay. So kita tengok dekat dalam struktur ni ada 3 benda je yang awak kena tahu. Yang pertama dinding bilas, yang kedua kapilari darah, yang ketiga adalah laktil. Jadi untuk menyerap nutrien-nutrien adalah diserap oleh kapilari darah. Jadi awak kena ingatlah kapilari darah yang menyerap kita punya nutrien-nutrien ataupun makanan yang terlarut. Okay, yang kecil-kecil, yang bersaiz kecil tu kapilari darah yang akan serap dia dan dibawa ke sel-sel badan. Okay, jadi kat sini dia kata struktur ini mempunyai banyak kapilari darah. Okay, kapilari darah yang berfungsi untuk menyerap dan mengangkut glukosa dan asid amino. Kadang-kadang dia bagi tahu glukosa dan asid amino, kadang-kadang dia bagi tahu mengangkut nutrien. Sama je lah. Okay, nutrien tu glukosa dengan asid amino adalah termasuk dalam nutrien. Okay, molekul yang ringkas. Okay, kemudian struktur ini juga mempunyai apa yang berfungsi untuk menyerap dan mengangkut asid lemak, gliserol dan vitamin yang larut dalam lemak. A, D, E, K. Dia ada apa tadi? Tadi kita dah bagi tahu tentang dinding, okey, dinding sel, kemudian kapilari darah, satu lagi adalah laktil. Okey, laktil tu yang berfungsi untuk mengangkut asid lemak, gliserol dan vitamin A, D, E, K ni. Jadi jawapan dia adalah laktil. Okey. So ini je 3 struktur yang awak kena ingat. Dalam villus ada dinding sel, lepas tu ada kapilari darah, ada laktil. Kapilari darah untuk mengangkut nutrien ke seluruh badan, sel-sel badan. Kalau laktil mengangkut asid lemak, gliserol dan vitamin A, D, E, K. Okay. Next, kita tengok kat sini. Padankan jenis vitamin dengan kepentingan yang betul. Okay, so kita tengok kat sini. Vitamin A, C, K. Membantu darah membeku dengan cepat vitamin apa? Melawan jangkitan penyakit vitamin apa? Mengelakkan penyakit lambung malam vitamin apa? Ini biasa tiga vitamin yang famous lah selalu keluar. Jadi untuk pembekuan darah ni awak kena ingat dia adalah vitamin K. Okay, membantu kita punya darah ni membeku dengan cepat. Okay, kalau awak luka ke maksudnya dia akan kering cepatlah darah awak. Okay, kemudian untuk melawan jangkitan penyakit, biasanya kita akan makan vitamin C. Okay, dan untuk penyakit berkaitan dengan mata rabun malam, kita perlukan vitamin A. Okay. Alright, so itu saja untuk kali ini. Jumpa next video. Thank you. Bye. Assalamualaikum.